Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Hadis yang ke-11. Wa an ibni Abbas radhiyallahu anhu maqala. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-fajru fajrani. Fajrun yuhramu at-ta'ama wa tahillu fihi as-salatu. Wa fajrun tahrumu fihi as-salatu ay salatu subhi wa yahillu fihi at-ta'am. Rawahu Ibnu Khuzaimah wal Hakim wa sahhahahu. Walil Hakimi min hadithi Jabir nahwuhu. Wa zada fil ladzi yuhramu at-ta'ama innahu yadhhabu mustaqilan fil ufuqi wa fil akhari innahu kadhana bis sirhani. Qala musannif rahimahullahu taala wa an ibni Abbas radhiyallahu anhu maqala. Diriwayatkan daripada sepupu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang bernama Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, meridai oleh Allah daripada keduanya, yakni Abdullah dan juga Abbas. Ada ini riwayat daripada seorang sahabat Nabi yang mana dia ni juga merupakan sepupu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala, kata Ibnu Abbas, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-fajru fajrani. Telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bermula fajar itu dua fajar. Fajar waktu subuh ni ada dua. Fajrani, dua fajar. Fajrun yuhramu at-ta'ama wa tahillu fihi as-salah. Satu fajar mengharamkan makan makanan dan halal padanya sembahyang. Dan satu fajar lagi haram padanya, tahrumu fihi salat. Fajrun tahrumu fihi salatu ay salatu subhi. Dan satu fajar lagi yang haram padanya oleh sembahyang, yakni dia terang lalu. Nabi berjelas, takutnya kita faham ada pula sembahyang yang haram. Ada as-salah di sini iaitu salatus subhi, sembahyang subuh. Dan dianya wa yahillu fihi ta'am, dan halal padanya makanan. Halal padanya makanan. Baik. Jadi dalam hadis ni Nabi menyatakan bahawasanya fajar itu ada dua. Ini kita belajar peringkat sekolah rendah dulu dah. Sekolah menengah dah dia. Waktu-waktu semaya yang mana fajar ni ada dua. Satunya dipanggil fajar kadzib, yang keduanya fajar shadiq. Fajar kadzib, fajar pelawak. Fajar kadzib ni tak masuk lagi. Tak masuk waktu lagi. Bila keluar fajar satu lagi itu fajar shadiq. Fajar itulah fajar yang benar, iaitu masuknya waktu sembahyang fardu subuh. Jadi apabila ada dua fajar, fajar yang pertama menghalalkan makan. Kalau kita nak puasa, kita boleh makan lagi. Dari segi untuk kita bersahur, kita boleh makan. Apabila keluar fajar yang pertama, iaitu fajar kadzib. Tapi ketika itunya diharamkan kita sembahyang. Sembahyang mana yang diharamkan? Iaitu wa tahrumu fihi salatu. Diharamkan padanya pada fajar tadi sembahyang. Sembahyang mana? Ai salatus subhi, iaitu sembahyang subuh. Sembahyang subuh tak boleh lagi ketika fajar kadzib ataupun fajar pelawak tadi. Wa yahillu fihi ta'am, dan halal padanya makan. Makannya tak apa, okey, boleh makan lagi. Untuk kita puasa, boleh kita makan lagi. Jadi hadis ini rawahu Ibnu Khuzaimah wal Hakim
wa sahhahahu. Meriwayatkan dia hadis ni oleh Ibnu Khuzaimah. Ibnu Khuzaimah dan Al-Hakim. Dua apa namanya periwayat hadis, iaitu Khuzaimah dan juga Al-Hakim. Dan kedua-duanya Khuzaimah dan juga Ibnu Khuzaimah dan juga Al-Hakim mengatakan sahih oleh keduanya, iaitu Al-Hakim dan Khuzaimah, Ibnu Khuzaimah. Walil Hakimi min hadisi Jabirin nahwu, dan bagi Al-Hakim hadis riwayat daripada Jabir seumpamanya. Apa nama ni, riwayat Hakimnya iaitu hadis ni riwayat daripada Jabir. Ini Ibni Abbas radhiyallahu anhu. Ceritanya sama saja. Iaitu Nabi kata fajar ni ada dua. Pertamanya fajar yang mana halal makan tetapi haram sembahyang. Yang kedua, fajar yang mana semaya boleh dah, maka makannya tak boleh pula. Tu. Itu barulah dipanggil fajar yang sadiq, iaitu fajar yang sebenar. Wa zada fil ladzi apa nama ni, dan menambah ia pada yang mengharam ia akan makanan itu, bahawasanya pergi memanjang ia di kaki langit. Kok yang mana siapa dia biasa tengok fajar ni? Kita pakai tengok fajar, tengok je dia. Tengok je, pukul 5.45 boleh pergi masjid dah. Ataupun 5.45 boleh siap ada nak maya ni. Pukul ni kita sembahyang subuh. Fajar kita tak tengok. Orang biasa tengok fajar tu, dia kata kalau fajar kazib ni, dia garisnya tu caca gini. Caca garisnya dia. Adapun fajar lagi, fajar sadiq apabila masuk waktu subuh, fajar yang melentang. Garis dia tu yang melentang. Teraita kali Cikgu Mak tak? Cikgu Mak tak payah tengok ke Cikgu Mak? Ya? Bagi tengok dah fajar. Ada tarikan main. Satu ada tarikan yang dipanjang. Tarik ke? Tarikan. Tak tarikan. Ada tarikan pada fajar ni, saya tak pernah buat. Tarikan macam mana? Tarikan. Tarikan. Tak payah, tak jelas agak. Tarik. Tak jelas. Apa tak jelas? Apa dia kata sebut? Teruskan. Tak ada yang tak ada. Tak cakap apa dia berkata. Baik, kita baca kitab. Ya. Suara apa gepa? Suara hamba ni dengar gepa ke tak Dah. Tak ada. Cikgu dia buka speaker dia tadi, itu yang jadi Dia mikrofon dia. Mikrofon. Okay. Dah okey. Okey dah. Tak suara muslimat ni pun tak hamba tak cerak tak jelas juga. Dia jadi itu. Suara prof ni gagah molek ni. Ni kena dos berapa dah ni? Ya. Garisan. Oh, garisan. Tu. Mama Lu biasa tengok kau Mama Lu apa ni fajar ni. Biasa juga. Dia lagu mana tu? Hak dia mula-mula tu garisan hak caca gitu tak? Nampak gitu. Putih gitu tak? Putih ke warna gabar? Kita tak cakap tengok tak. Hak ni dak lagi ni. Dia jadi letter. Hak meletet tu baru jadi.
Kata. Kalau kita duduk tepi laut tu mudah nampak dia. Ya, Duduk betul. tepi laut. Betul. Rumah hamba ni sebabnya alik naik ni pun kayu banyak alik ni. Pun kayu. Kalau alik jatuh ni pula pun kayu tak ada, rumah orang pula banyak. Rumah orang. Tak nampak juga kalau nak nampak garisan-garisan tu tak nampak. Rumah orang alik ni. Kalau kawasan apa ni taman kita tu nampak lagu mana? Al-Barakah. Nampaklah kita duduk datang kak sebabnya rumah Mama Long tak ada rumah orang ke sekitar? ada tapi rumah orang rendah, rumah kita tinggi. 2 tingkat. Berapa tingkat rumah Mama Long? Bila bulan puasa kan kita sukalah tengok. Nampak deh. Oleh tu kodah saja je nak tengok suasana apa ni, suasana langit ke. Betul dah tak? Garis dia melentai baru masuk. Barulah orang best subuh. Betul. Kalau caca tu boleh makan lagi. Ya. InsyaAllah. Jadi sama-sama deh. Walil hakimi min hadithi Jabirin nahwuhu. Bagi Al-Hakim daripada hadis Jabir seumpamanya. Supaya ni juga cumanya Hakim ni an Jabir. Ini Ibnu Khuzaimah Ibni Abbas radhiyallahu anhuma. Dan menambah ia pada yang mengharami akan makanan bahwasanya pergi memanjang ia di kaki langit. Lagu mana tu kita tengok tak? Kita tengok perhati bangun. Dia alik naik deh. Mama Long tengok deh. Fajar ni. Fajar alik naik. Kau alik jatuh? Alik naik deh. Alik naik dah Fajar ni. Alik naik Fajar. Matahari dia alik pagi ni alik naik belakang. Waktu terbit matahari alik naik juga. Jangan tengok alik jatuh deh. Kita tengok. Ketika maghrib barulah kita tengok alik jatuh. Waktu Isya pun syapak merah ilah dia ada dia tu pun kita tengok alik jatuh. Alik pagi untuk waktu pagi ni fajar, subuh, duha, apa semua kita tengok alik naik belakang. Okey betul. Wa fil akhari innahu kadzana bisirhan. Baca sirhan deh. Sebabnya sirhan ni baca adanya bikas risini al-muhmalah dengan baris bawah sing al-muhmalah yang tak bawa titik. Dia kita tengok dalam kitab dia tak suruh kita tukar sin dengan shin. Dia kata as-sin ni sin al-muhmalah, sin yang tak bawa titik. Dia ada sin lagi, sin yang bawa titik iaitu shin. Shin. Ini kita kena baca as-si. Kita baca bikas risin dengan baris bawah al-muhmalah, sin yang tidak ada titik, wa sukunir ra dan juga sukun ra. Sir baca sir, ra mati, wal haul muhmalah. Ha muhmalah, ha tak ada titik. Dia rumah ha ni kan, rumah ha ni dia 3. Ada titik dek tengah ataupun bawah orang panggil jim. Titik di atas orang panggil kha. Adapun bila ha al-haul muhmalah supaya ngasih juga. Ha ni jenis ha yang tidak bawa titik dia. Gapo dia benda yang sirhan ni dengan baca dengan sin bagi bawah ra mati. Ha bagi data sirhani iaitu wa huwa az-zibu. Wa huwa az-zibu iaitu gapo dia? Serigala. Wafil akhar dan pada yang lainnya bahwasanya ia seperti ekor serigala. Lagu mana ekor serigala? Rupa dianya seperti ekor serigala. Tengok lagu mana nak pasti tu Mama Long boleh royak lagu mana ia biasa tengok fajar tu deh. Sama ada fajar yang pertama ataupun fajar yang kedua. Kata dia bahwasanya ia seperti ekor serigala. Ekor serigala ni panjang ekor pendek ekor serigala. Serigala. Anjing serigala. Ni yang disebutnya dianya seperti ekor serigala. Wallahu a'lam. Kemudian hadis yang ke-12. Wa ani bin Mas'udin
radhiyallahu anhu. Diriwayatkan daripada sahabat Nabi yang bernama Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Masa Nabi ramai orang nama Abdullah. Ibnu Abbas pun Abdullah juga, Abdullah bin Abbas. Abdullah bin Mas'ud, Abdullah bin Umar. Abdullah bin Mas'ud ini seorang sahabat Nabi. Kita tengok dalam kitab-kitab dia sebut Ibnu Mas'ud ni seorang sahabat Nabi yang tak besar. Tidak besar mana, dia kecil ya. Kaki dia pun kecil. Disebut dia ni orang tak besar mana, orang kecil. Orang Arab biasa besar, tapi dia ni Ibnu Mas'ud orang yang tak besar mana, kecil. Walaupun begitu, dia ni orang yang banyak mendengar hadis-hadis Nabi SAW. Dia suka sangat dengar wahyu-wahyu daripada Nabi. Kalau Nabi baca wahyu, benda ni wahyu tu baru turun, dia suka dengar. Apatah lagi kalau wahyu-wahyu Allah Taala yang mana permulaannya ya ayyuhallazina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Orang beriman dekat dia pasal telinga lalu Abdullah bin Mas'ud ni, sebab dia kata ayat ni spesifik. Allah Ta'ala hanya tujukan kepada orang-orang yang beriman sahaja, bukan orang lain. Baik. Apa kata Abdullah bin Mas'ud? Kata Abdullah bin Mas'ud, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, afdalul a'malis salati. Afdalul a'malis salati fi awwali waqtiha. Telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang terutama daripada segala amal itu ialah sembahyang fardu. Dalam banyak-banyak amalan, yang terutama sekali hodok ranking yang pertamanya ialah sembahyang fardu. Ni besar. Lepas tu semaya fardu ni ada versi semaya fardu lewat, ada versi tak lewat. Maka terutama duduk ranking yang pertama ialah sembahyang fardu fi awwali waqtiha, pada awal waktunya. Semaya dah. Ada orang semaya. Buat maya fardu tak ada, tak tinggal maya. Tapi gak lewat semua. Pukul subuh tu pukul 7 baru maya. Maghrib itu dekat-dekat nak habis dah iso. Asar berambak semua, lewat semua. Semaya tu jadi lewat. Maya pertama pun lewat, maya kedua pun lewat, zuhur pun lewat, asar pun lewat, maghrib pun lewat, isya pun. Isya tak boleh kira lah, isya tak apa. Lewat sikit pun, tapi janganlah lewat sampai nak masuk waktu subuh. Lepas sudah maya baru salat, pesen tidur dulu. Jadi semaya ni fi awwali waqtiha, pada awal waktu. Pada awal waktu. Hamba perhatikan orang semaya awal waktu ni, biasanya kalau orang tu biasa keluar dakwah ke apa, dia semaya awal waktu. Orang dakwah dia jaga. Tu comel di antara amalan comel orang dakwah ialah semaya awal waktu, semaya Jumaat di masjid. Hamba ingat dulu kita ada saing orang tabligh dakwah. Masa duduk pondok. Duduk pondok pasal tu hamba naik kereta. Nak pergi Kota Baru. Siapa di Kubekri dia suruh berhenti kereta. Kita maya dulu. Buat kita ni kata, kita maya Kota Baru. Dan maya kelapah ke mana ke banyak. Kita nak pergi beli kitab di Jafar Awah. Kita maya sana asne. Bebas sikit. Pakai kereta kak. Tu. Tak boleh kata bed dah ni. Bed. Kena maya berhenti maya. Balah dalam kereta. Sebab apa? Sebabnya betul hak dia apa? Betul juga. Cuma hak ni pun, hak lain-lain pun betul juga. Kita del lagi kalau kita pergi semaya di Kota Baru, di Pejabat Pah ke del lagi. Tapi dia tak say. Dia tahu apa lagu putih lah maya, kita maya dulu. Moga gebeh di Masjid Kubekiyah. Jadi semaya ni ialah amalan-amalan yang paling utama ialah sembahyang 5 waktu. Hak ni lah semaya yang amalan yang paling ranking yang di atas sekali ialah semaya 5 waktu. Sebab apabila kita esok kita akan ditanya selepas daripada akidah ialah semaya. Islam ke kafir? Islam. Semaya ke tak? Nombor 2. Lepas pada dia Islam tu semaya ke tak? Semaya. Pas semaya pula awal kau lewat. Cukup ke tak? Maknanya duduk di atas
sembahyang. Kita ni biar jadi orang yang sembahyang, jangan jadi orang yang tidak sembahyang. Nauzubillah min zalik. Tak sih maya tapi pesi qada saja maya jangan. Maya cucuk waktu, maya lewat tak sih, biar awal waktu. Sebab itulah dipanggil aqimus solah, dirikan sembahyang. Bukan kerjakan semaya tapi dirikan sembahyang. Orang yang mendirikan semaya ni orang yang sangat-sangat menjaga semaya dia. Baik. Rawahu Tirmizi wal Hakim wa sahhahahu. Dan telah meriwayatlah oleh Tirmizi dan Al-Hakim dan mengatakan sahih oleh keduanya, iaitu Tirmizi dan juga Hakim. Tirmizi itu sebut lepas-lepas dah lah. Baca Tarmizi pun boleh, Turmuzi pun boleh, Tirmizi pun boleh. Tiga bacaan. Tarmizi, Turmuzi, Tirmizi. Boleh baca dua. Boleh, tiga wajah boleh baca dah. Wa asluhu fi sahihaini, dan asalnya di dalam dua sahih Bukhari dan Muslim. Gagahna hujah, amalan yang terbaik, amalan yang terutama ialah sembahyang di awal waktu. Dia mau tak boleh lawak, tak boleh nak itu dah. Maknanya kalau orang berhujah, kita kata kalau kita bahas, kita kata semaya, amalan yang terutama sekali ialah semaya di awal waktu. Tak boleh lawak dah. Sebab apa? Sebab ianya adalah, kita tengok dalam Tirmizi pun kata lagu tu, Al-Hakim pun kata lagu tu juga. Dua-dua tu mensahihkan hadis ini. Dan juga dia kata wa aslu, dan asalnya bis sahihaini, di dalam dua sahih Bukhari dan Muslim. Gagah belaka dah. Pak ahli hadis ni mengatakan dia ni adalah sahih. Baik. Nombor 13. Sebab itulah kita ni kan, kita kena utamakan semaya mengatasi benda-benda lain. Benda-benda lain kita kata apa dia? Kerjaan kita ke, kegemaran kita ke, hobi kita ke, kena tak tepi. Apabila bunyi bel, kita semaya dulu. Kali ni kalau kita semaya dulu, enggak kita tangguh-tangguh. Sebab itulah sangat-sangat digalakkan kita semaya Jumaat, kerana semaya Jumaat ni boleh menjadikan kita ni menjaga semaya kita pada awal waktu. Orang tin biasa dia duduk rumah ni nak jadi lewat ni tak. Bila duduk rumah kak, nanti lah masak dulu. Sudah masak, basuh pinggan pula. Sudah masak, bubur nasi. Sudah bubur nasi, makan nasi. Lepas makan nasi, basuh pinggan. Semaya Zuhur tu pukul 3. Kenapa? Duduk urung lain. Alangkah moleknya apabila masuk waktu semaya dulu. Semaya, lepas semaya tu nak masuk ke, nak gapo nyayu ke gapo, barulah semaya kita tidak menjadi lewat. Ni kadang-kadang belawak maghrib baru nak masuk, baru nak basuh berah, baru nak nyayu gapo. Menyebabkan semaya maghrib pukul 8 suku. Lepas dia molek sudah maghrib, masuk isya. Baik. Wa an Abi Mahdzurah. Ada yang ke-13. Wa an Abi Mahdzurata anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam awwalul waqti ridwanullahi wa awsatuhu rahmatullahi wa akhiruhu afwullahi, akhrajahu Daruqutniyyu bisanadin dha'ifin jiddan, walit Tirmizi min hadits Ibnu Umar nahwuhu dunal awsatu wa huwa dha'ifun aidan. Baik. Dan diriwayatkan daripada sahabat yang dipanggil orang dengan Abi Mahdzurah. Abi Mahdzurah ni apa nama dia? Ialah Aus. Aus. Dan kata kil Samrah bin Mu'in. Ialah tukang bank bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada lagi. Kita biasa dengar tukang bank Nabi bila waktu Abdullah bin Ibnu Maktum. Ini Abi Mahdzurah juga tukang bank bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan dia ni telah Islam ia pada tahun pembukaan kota Mekah. Pada tahun pembukaan kota Mekah dia masuk Islam dan tinggal diam ia di negeri Mekah, menjadi tukang bank di sana bagi sembahyang sampai meninggal dunia. Jadi
Bila bin Rabah dengan Abdullah bin Maktum ni, dia menjadi Tok Bila Nabi di Madinah. Ni ketika Nabi pembuka kota Mekah, jadi rasmilah Mekah menjadi Islam apabila 360 berhala yang berada pada sekeliling dalam Masjidil Haram tu telah musnahkan, maka tak ada dah. Tidak ada dah orang yang mensyirikkan Allah, sebaliknya jadi Islam belaka. Maka Abi Mahzurah inilah menjadi tukang bang Nabi SAW yang dilantik untuk bear di Mekah. Untuk bear di Mekah. Apa dua lagi tu menjadi tukang bear Nabi SAW di Madinah. Jadi kita ni orang yang tukang bear di masjid, kau di balasah, kau kita ni macam orang panggil cawangan-cawangan dah lah. Sebab Tok Bilal asalnya ialah Bilal bin Rabah tu di Madinah. Orang lain tu cawangan-cawangan. Di Mekah cawangannya ialah Abi Mahzurah. Baik. Dia mati pada tahun 59. Dia jadi tukang bear daripada pembukaan kota Mekah sehinggalah dia meninggal pada tahun 59. Lama mana dia jadi tukang bear ni? Buka kota Mekah tahun berapa? Pembuka kota Mekah 7 ke 9 Hijrah. Jadi kita kata kita ambil Nabi wafat 10 Hijrah. 10 Hijrah. Kemudian dia wafat. Ya. Dia wafat pada tahun 59 Hijrah. Apa kata Abi Mahzurah? Abi Mahzurah kata Nabi SAW telah bersabda, awalul waqti ridwanullah. Awal waktu bagi sembahyang itu keredaan Allah. Awal waktu sembahyang itu. Awalul waqti ridwanullah. Artinya orang yang mengerjakan sembahyang pada awal waktu itu mendapat keredaan Allah. Ada pada awal waktu itu keredaan Allah Ta'ala. Maknanya si pelakunya, orang yang mengerjakan sembahyang pada waktu awal waktu ini, dia itu berada di dalam keredaan Allah. Jadi kalau orang maya lewat, lagu mana pula? Maya lewat. Keredaan Allah Ta'ala, sukanya Allah Ta'ala tu duduk pada awal waktu. Suka. Tuhan suka. Orang semaya waktu, Allah Ta'ala suka. Orang tak semaya, Tuhan murka, nak bunuh neraka. Orang semaya lewat. Maya lewat ni pun, orang apa nama ni, orang lewat ni kalau kita pergi ngelak ni ke, kalau kita pergi mula-mula makan ni pun sedap, banyak tuai pun suka. Kita mula-mula sekali. Kalau kita pergi ngelak tu tuai suka mana Allah, selaka. Fresh, kita makan pun sedap, tuai pun sedap awal. Kalau lewat ni ke, dia jadi tuai tak pun suka dah. Kadang-kadang kita sendiri pun tak suka kalau pergi lewat. Ada orang kata baik pergi lewat boleh makan banyak. Moga tak habis. Mana tahu tak habis. Kita pergi lewat pun dia molek. Makan ni pun habis. Kadang-kadang memalu ke tuai rumah pula. Gula habis dah. Daging habis dah. Adanya telur. Rebus telur ya. Jadi tuai rumah ni pasti tak suka ni kalau kita pergi lewat. Juga Allah Ta'ala tak suka kalau kita semaya main lewat. Semaya awal tuai rumah suka. Apa nama? Semaya awal Tuhan suka. Kita pun suka. Kita sendiri bila kita semaya awal, kita berasa tenang, kita berasa tak mana lepas dah. Selagi tak semaya, kita berasa ada tak lepas. Kita nak kerja pun tak sedap kalau kita tak semaya lagi. Bila kita semaya dah, berasa sedap. Kita kata kalau kita ngatuk, kita semaya dah. Kita semaya zuhur pukul 1 suku kita semaya dah. Pukul 1:30 kita boleh tidur dah. Tidur tu bang asar dah. Tapi kalau kita tak semaya lagi, tidur tu tak sedap. Sebab lama ke tak jaga ke asar ke, lama ke tak jaga ke. Mana line. Kita semaya isawah. Lega dah kita boleh buat gapo banyak dah kerja lepas ada sisa ni. Banyak kau kita boleh buat. Kita nak tidur, nak kau boleh dah. Kalau kita duduk main tak semangat tak itu lagi, hati kita tu duduk itu sama. Tak maya lagi ni. Sebab itulah Nabi kata awalul waqti ridwanullah. Awal waktu bagi sembahyang itu keredaan Tuhan. 1. Wa awsatuhu rahmatullah. Dan yang pertengahan waktu itu
rahmat Tuhan. Rahmat Tuhan. Kesian belah Tuhan. Itu pertengahan waktunya. Rahmat. Tapi duduk mula-mula tu ridwan. Kesukaan. Tuhan suka. Wa akhiruhu afullahi. Dan akhir waktu bagi sembahyang fardu itu ampunan Tuhan. Akhir itu Tuhan ampun, iaitu dia semaya tak dosa lagi. Tapi bila dia tubik daripada waktu itu, menyebabkan dia berdosa. Tapi Tuhan tak suka dah. Kalau kita pasal semaya lewat ni, Allah Ta'ala tak suka. Orang pasal lewat semaya fardu, kalau semaya Jumaat, akhir gak tak semaya. Orang semaya awal waktu belakang, semaya Jumaat. Dia pergi sore, dia pergi lewat akhir. Pakat tak semaya lah. Baik. Telah mengeluarkan dia hadis ini oleh Ad-Daruqutni dengan sanad yang dhaif sangat-sangat. Kata dia hadis ini adalah hadis yang sangat-sangat dhaif. Wal Tirmizi min hadis Ibnu Umar nahwuhu. Bagi Tirmizi pula, dan bagi Tirmizi pula daripada hadis Ibnu Umar seumpamanya dhaif juga. Dunal ausat. Hadis serupa juga, tetapi dunal ausat, tidak ada perkataan wa ausatuhu rahmatullah. Jadi kalau hadis Tirmizi daripada Ibnu Umar, Nabi kata, kerana riwayat dia, awalul waqti ridwanullahi wa akhiruhu afullahi. Awal waktu tu keredaan Allah Ta'ala, akhir waktu itu keampunan Allah Ta'ala. Wa ausatuhu tak ada. Wa ausatuhu dalam riwayat Ibnu Umar daripada Tirmizi ni tidak ada perkataan wa ausatuhu rahmatullah. Tak ada. Ketiadaan sebut waktu pertengahan, maka ialah hadis dhaif juga. Ibnu Umar daripada Tirmizi juga adalah hadis yang dhaif juga. Baik. Tsumma qala hadis yang ke-14. Hadis yang ke-14 wa an ibni Umar radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la salata ba'dal fajri illa sajadataini akhrajahul khamsatu illa an-Nasa'i wa fi riwayati Abdir Razzaqi la salata ba'da tulu'il fajri illa rak'atayil fajri. Wa mithluhu lid-Daruqutni an Amri bin Al-As. Baik. Daripada dan diriwayatkan daripada sahabat Nabi yang bernama Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda ya Nabi sallallahu alaihi wasallam, apa Nabi kata? La salata ba'dal fajri illa sajadataini. Tiada sembahyang kemudian daripada sembahyang fardu subuh melainkan dua sujud. Apa arti dua sujud sajadataini? Yakni dua rakaat fajar. Maknanya selepas daripada masuknya waktu subuh, la salata, yakni la salata sunnah. Tidak ada sembahyang sunnah. Tidak ada semaya sunat selepas daripada masuknya waktu fajar illa sajadataini, melainkan dua sujud, artinya yakni dua rakaat fajar. Jadi kalau kita kamu tengok dalam apa ni, dalam syarah dia tu, dia kata solat atas ini itu solat sunat. Tidak ada solat sunat. Sembahyang sunat tidak ada dah selepas daripada masuk waktu fajar kecuali dua rakaat fajar. Tapi kalau kita tengok sini, kalau tidak ada hak syarah ni, dia kata la salata ba'dal fajri illa sajdataini. Tidak ada sembahyang kemudian daripada sini pun la salata, sini dia pakai terai lalu dah. La salata ba'dal fajri, tiada sembahyang kemudian daripada sembahyang fardu subuh. Tak ada semaya dah selain daripada dua rakaat sembahyang subuh. Apa dia? Melainkan dua sujud. Apa dia? Yakni dua rakaat fajar. Akhrajahu al-khamsah, telah mengeluarkan dia oleh lima, melainkan
An-Nasa'i. Cuma dalam syarah tu disebut sembahyang sunat. Di sini dia tidak sebut sembahyang sunat. Tetapi Al-Fajri sini, Ba'dal Fajri ni lepas pada sembahyang fajar ni, iaitu sembahyang fardu. Maknanya selain daripada sembahyang fajar, tidak ada dah sembahyang lain. Iaitu 2 rakaat. Kalau kita tak nak sembahyang fardu gak, 2 rakaat fajar. Kalau kita nak tak sunat pun, 2 rakaat sebelum fajar. 2 tu ya. Maknanya kita boleh sembahyangnya 2 rakaat sunat fajar, 2 rakaat sembahyang subuh ataupun sembahyang fajar. Wa fi riwayat Abdul Razak la salata. Ni terang ni dah. La salata ba'da tulu'il fajr illa rak'atayil fajr. Tiada sembahyang kemudian daripada terbit fajar melainkan 2 rakaat fajar. Tidak ada sembahyang selain, tidak ada 2 rakaat, tidak ada sembahyang dah selain daripada tu, iaitu 2 rakaat fajar. Tapi moga ada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menyebut kelebihan sembahyang sunat fajar ni, iaitu lebih baik daripada dunia serta isinya. Maknanya selain daripada 2 rakaat fajar gak, hak yang boleh teluh kita sembahyangnya iaitu 2 rakaat sunat fajar. Baik. Wa mithluhu lidari kutni. Lidaril kutni. Wa mithluhu lidaril kutni an Amr bin al-As. Dan seumpamanya bagi daru kutni daripada Amr bin al-As. Sama juga. Tidak ada sembahyang dah kecuali 2 rakaat juga. Umar bin al-As pun lagu tu juga. Jadi hak yang menyebut lagu ni Ibnu Umar, kemudian Abdul Razak, kemudian satu laginya Umar bin al-As. Sama saja yang menyebut tidak ada sembahyang lain dah kecuali 2 rakaat fajar. Tidak ada sembahyang sunat selain daripada tu, iaitu 2 rakaat sunat fajar. Hadis yang ke-15. Hadis yang ke-15, wa an Ummi Salamah radhiyallahu anha qalat shalla Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-asra thumma dakhala baiti fa shalla rak'ataini fasa'altuhu faqala shughiltu an rak'ataini ba'da adh-dhuhri fa shallaituhuma al-an faqultu afanaqdihima idza fata qala la. Akhrajahu Ahmad wa li Abi Dawud an Aisyah radhiyallahu anha bima'nahu. Baik. Daripada Ummi Salamah, yakni isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Diriwayatkan daripada isteri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang bernama Ummi Salamah radhiyallahu anha. Apa kata dia? Kata apa nama ni Ummi Salamah? Shalla Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-asra thumma dakhala baiti fa shalla rak'ataini. Telah sembahyang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan sembahyang fardu asar. Kemudian masuk ia ke rumah aku, maka sembahyang ia 2 rakaat. Pelik dah. Nabi sembahyang asar ramai-ramai tadi, Nabi jadi keimam sembahyang. Lepas pada sembahyang asar, Nabi pun masuk rumah Ummu Salamah. Dia sembahyang 2 rakaat ini. Fasa'altuhu, aku pun tanya dia. Ummu Salamah kata, aku tanya Nabi, mana ni sembahyang 2 rakaat ni? Faqala, maka jawab Nabi, syughiltu an rak'ataini ba'da adh-dhuhri. Maka sabda Nabi dibimbang, dia kata. Dibimbang orang akan daku daripada 2 rakaat sembahyang. Kemudian daripada zuhur. Sibuk lagu mana tak tahulah Nabi lepas maya zuhur. Boleh jadi ada orang mari nak jumpa dengan Nabi ke. Nah. Lepas zuhur ni biasa kalau kita jadi imam ke. Kalau kita tak maya lalu ke. Ya jadi tu. Masa mau jadi imam pula gitu ke. Lepas maya zuhur ni Allah. Dia orang mari nak jumpa. Kalau di Muhammadi tu orang pejabat ke orang itu dia mari semaya. Hati kau tu nak jumpa kita masuk bilik mata adalah orang tu mari, orang ni mari. Dah. Tu setara orang jadi imam. Orang jadi nabi lebih lagi dah. Orang mari nak tanya macam-macam dia. Maka Nabi kata, "Syughiltu an rak'ataini ba'da adh-dhuhri." Dibimbang orang akan daku daripada sembahyang 2 rakaat kemudian daripada zuhur. Tak ada Nabi duk layan orang ni, maka Nabi tinggal
Nabi tak semaya 2 rakaat semaya sunat zuhur. Fa sallaituhumal an, maka aku sembahyangkan dia sekarang. Oleh kerana tak ada semaya tadi ketika lepas zuhur, aku semaya lah ni. Maknanya Nabi qada semaya sunat zuhur dia, tak ada semaya lepas zuhur, Nabi semaya lepas pada asar. Ketika Nabi balik ke rumah, giliran rumah Ummu Salamah, maka Nabi pun semaya situ. Itu ditanya oleh Ibnu Salam, pada Ummu Salamah. Maknanya Nabi seolah-olah macam Nabi ni qada semaya kerana dia tak ada semaya selepas zuhur tadi. Fakultu, kata Ummu Salamah, aku pun tanya dia. Aku tanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, afa naqdihima idza fata, adakah kita kena qada? Adakah kita qada akan dua rakaat tadi, 2 rakaat zuhur tadi? Bila tu idza fata, apabila luput, kalau kita tak semaya 2 rakaat zuhur tadi, adakah kita boleh qada? Adakah kita kena qada ni bahasa ni? Dan kita tak ada tu, rapak nak kau orang mari tak ada kita ni. Sampailah waktu asar. Waktu asar mana boleh tu dah, nak semaya sunat asar pula. Semaya lepas tu. Adakah kita kena buat lagu tu? Dah. Tu Nabi tunjuk. Nabi tak ada semaya sunat zuhur, Nabi semaya selepas daripada semaya asar. Maka kata dengan apa nama ni, kita ni lagu mana? Kita ni adakah apabila kita tinggal kita kena semaya juga? Nabi Ummu Salamah tanya Nabi. Nabi kata apa dia? Faqala la. Nabi kata tidak. Nabi kata tidak. Maka di sini ni bawah tu dia ta'liq. Qala yakni qala Nabi tu. Nabi kata la, sabdanya tidak. Kita faham kok mana tidak ni? Kita nak faham lagu mana maksud tidak? Kata Ummu Salamah, adakah kita ni kena qada 2 rakaat semaya zuhur kalau kita tinggal waktu zuhur tu masuk asar? Lepas mai asar tu kita kena qada ke? Apa lagu mana? Nabi kata la, tidak. Maka menunjuk hadis itu atas qada sembahyang pada waktu itu daripada ketentuan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maknanya ini satu khususiah pada Nabi. Mana bila kami ni lagu mana? Kata Ummu Salamah, afa naqdiha. Adakah kita ni qada akan kedua apabila luput dia? Nabi buat, adakah kita ni kena qada kalau kita tak maya sesuatu? Nabi kata la, dak. Apa Nabi buat tu? Ini adalah satu khususiah bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bila Nabi ni dia tak semaya, dia tetap kena semaya juga walaupun keluar daripada waktu dia. Cuma Nabi kata orang lain kami ni daklah Nabi kata. Takut jadi wajib pula dak. Tetapi di sini ni kalau kita nak semaya pun tak jadi masalah lah. Nah. Baru ni Cikgu Mak tanya dak. Cikgu Mak dia tanya, dia nak semaya qada lepas qada dia. Qada lepas pada semaya asar. Nah. Poli tanya. Tok Bilal. Poli. Boleh bukan Cikgu Mak dak. Dak. Kalau tengok sini Nabi pun buat ni. Lepas maya asar, Nabi pun buat kan. Dia dalam kitab fiqh dia sebut semaya sunat, semaya yang tidak boleh buat waktu tahrim, lepas semaya subuh, ketika matahari berada di tengah-tengah kepala kita tu, selepas maya asar, tak boleh semaya ni, hanyalah 2 sahaja semaya yang tak boleh buat. Pertama, semaya sunat mutlak. Semaya sunat mutlak ni iaitu semaya sunat yang tidak ada apa-apa. Maknanya kita rasa nak semaya ya. Semaya sunat mutlak ni dia ada semua masa. Pelan ni kita ni. Semaya duha kita semaya dah 8 rakaat dah. Kita rasa nak semaya lagi. Semaya sunat apa? Semaya sunat mutlak. Semaya sunat yang tidak ada waktu. Satu. Sunat mutlak yang tidak ada sebab, tidak ada waktu gapo, kita semaya. Maka apabila masuk waktu tahrim, lepas maya asar tak boleh kita nak maya. Dia memaya gapo kalau nak maya sunat mutlak tak boleh. Sebab apa? Sebab ini adalah waktu tahrim. Satu. Yang kedua, semaya yang kita tak boleh semaya ialah sembahyang yang mana sebabnya berada di hadapan.
Sebab ada di hadapan. Adapun sebab yang telah lepas, tak apa. Semaya ia ada sebab yang telah lepas. Mana contoh? Orang tanya kita nak maya hajat. Maya hajat, boleh ke tak nak semaya hajat lepas maya asar? Jawabnya tak boleh. Sebab apa? Sebab ada depan. Maya hajat ni buat apa? Kita minta selamat. Kita minta selamat. Minta selamat tu depan. Bukan belakang. Ada orang kata gini ya gambar. Kalau kita maya hajat, kita beli kereta. Beli kereta. Tak boleh juga. Buat apa dia kata? Mungkin sebab duduk belakang kan? Semaya hajat, sebab duduk belakang. Iaitu sebab kita beli kereta. Bila sebab beli kereta, baru kita semaya. Biasa kita semaya hajat. Kita beli kereta, kita semaya hajat. Hajat kita depan ke belakang? Depan. Sebab kita minta selamat. Kita beli kereta ni, kita nak semaya hajat, nak tolak bala, nak beri selamat, kita nak kereta. Bukan kerana sebab kita beli kereta tu, tak. Dengan sebab kita nak minta selamat depan tu. Maka tak boleh. Orang tanya kita pula, semaya tahiyatul masjid. Boleh ke tak kita nak semaya tahiyatul masjid lepas maya asar? Jawabnya tak boleh. Jawabnya boleh. Sebab apa? Sebabnya telah terkebelakang. Sebab apa awak semaya sunat tahiyatul masjid? Sebab saya masuk masjid. Bila masuk masjid? Lepas dah. Kita dah tengah dalam masjid ni. Kita masuk. Kita masuk rumah. Kita telah masuk. Kita telah masuk dalam masjid dan sedang berada dalam masjid. Maka kita pun semaya sunat tahiyatul masjid. Maka boleh kita semaya sunat tahiyatul masjid. Sebab apa? Sebab tu bukan berada di hadapan. Lagi. Semaya jenazah. Boleh ke tak semaya jenazah? Nah, boleh. Dua sebab semaya jenazah boleh. Sebab yang pertama bukan semaya sunat. Semaya jenazah ni bukan semaya sunat. Dia semaya fardu kifayah. Satu. Yang kedua pula, kalau dia tu status semaya sunat. Sunat dia tu, orang panggil apa? Sebab dia tu berada di belakang. Sebab apa kita semaya dia? Kerana dia sudah mati. Nama semaya jenazah tu semaya ke atas orang ni sudah mati. Dia telah pun mati. Bila dia telah mati, baru kita semaya. Bukan sebab duduk depan. Sebab duduk belakang. Mari minta ujian? Boleh ke tak mari minta ujian? Mari minta ujian. Tak boleh dah. Sebab duduk depan. Duduk depan. Maya. Lepas ni pula. Nabi semaya pula ni. Semaya apa nama ni? Asar. Dia semaya 2 rakaat. Lepas maya asar. Sebab apa? Sebab qadha maya zuhur. Duk mana qadha maya? Kalau qadha semaya sunat zuhur. Duk mana? Depan ke belakang? Belakang dia. Berlalu dah. Waktu semaya itu sudah pun berlalu pada waktu zuhur. Lalu ni masuk waktu asar dah. Nabi semaya. Jadi kita ambil kaedah dia. Mudah jaga mak dah. Iaitu sembahyang sembahyang yang tidak boleh kita semaya ketika di waktu tahrim ialah sembahyang satunya sembahyang sunat mutlak, yang keduanya sembahyang yang mana sebabnya berada di hadapan. Sebab ada di hadapan seperti kita kata sembahyang hajat, tu sebab depan belakang kerana minta selamat, maka tidak dibenarkan kita sembahyang sunat kita semaya selepas dari semaya pada ketika waktu tahrim. Lepas tu rasa baru ni ada cikgu mak rasa tanya, kok kata boleh kita semaya waktu tahrim di Mekah dah. Hadis yang kita belajar pada minggu lepas mana? Ni wasalla ayyata sa'ah asya'a min laili wa nahari itu. Hadis qala Rasulullah ya bani Abdi Manaf la tamna'u ahadan tafa bi hadzal bait. Wahai anak anak Abdul Manaf. Wahai anak pinak Abdul Manaf, jangan menegur sekali kamu akan seseorang yang tawaf itu dengan ini Kaabah. Satu. Tak boleh. Awak jaga Kaabah pun jangan teguh orang daripada tawaf. Ikut orang nak tawaf. Satu. Kemudian semayalah. Dan juga
Hendaklah semaya daripada malam ataupun jangan tegah orang semaya. Mana-mana waktu pun sama ada siang ataupun malam. Lepas tu Cikgu Mak tanya minggu lepas, adakah ianya boleh kita semaya tu hanya di atas Masjidil Haram saja ataupun boleh kita semaya di mana-mana di tanah haram Mekah tadi. Jadi dalam kitab dia sebut, dia kata ada apa nama ni, ada khilaf ulama, ada ulama kata hanya di dalam sebab tawaf ke apa tu dalam Masjidil Haram saja. Tapi ada juga ulama yang mengatakan bahawasanya semua sekali dah. Tanah haram tadi, apa asal tanah haram Mekah, maka boleh semaya belaka walaupun kita bukan berada di dalam Masjidil Haram. Kita duduk atas bukit Giyak ke, ikut boleh juga kita nak semaya. Kita duduk di Janadriyah ke, boleh juga kita semaya mana-mana waktu walaupun waktu tahrim. Kerana dia tu berada di tanah haram Mekah. Adapun tanah haram Madinah, tu tak boleh. Kita pergi ke Madinah, bila kita pergi Madinah, lepas semaya subuh, berebut nak pergi semaya di Raudah. Mana boleh. Tanah haram Mekah ya bolehnya. Tanah haram Mekah. Tu pun ulama berkhilaf dah. Di Mekah tu sama ada dalam Masjidil Haram saja ataupun termasuk luar. Ada kata dalam itu saja jah. Tapi ada pula katanya pas keluar pun boleh juga semaya walaupun pada waktu haram. Pada waktu tahrim, waktu yang tidak dibenarkan semaya tadi. Bebas ketika berada di Mekah. Adapun di Madinah, ada Madinah. Madinah serupa ya. Tanah haram Madinah serupa ya. Maknanya tak boleh kita nak semaya pada waktu haram, pada waktu tahrim. Maknanya nak berebut Raudah pun kena tengok. Kita atas sedaan ni lepas subuh. Orang tak ramai. Orang tahu tak boleh semaya. Kita pergi beronggar. Pergi semaya dalam Raudah tu. Kemudian ada lagi masa, kita baca lagi azan. Azan pula dah. Sikit lagi deh. Akhrajahu Ahmad wa li Abi Dawud an Aisyah radhiyallahu anha bimaknahu. Dan telah mengeluarkan dia oleh Ahmad dan bagi Abi Dawud riwayat daripada Siti Aisyah radhiyallahu anha dengan maknanya samalah. Kemudian kita masuk, kita baca satu hadis ataupun dua hadis lagi. Babul azan. Ini bab pada menyatakan hadis segala hukum bongo ataupun azan. Hak dalam syariat kitanya, ajaran kitanya ialah apabila masuk waktu bel. Tapi menjadi adat Melayu, palu ketuk, palu geduk. Tu hak Melayu dah tu. Melayu. Hak Nabi ajarnya, hak sahabat ajarnya iaitu bel. Azan masuk waktu ke Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kita ni kat palu geduk tak apalah nak buat lagu mana dak. Adat kita. Tapi lah ni alhamdulillah dah kita ada speaker ke apa tu. Memberitahu waktu semaya tu dengan azan. Tu syiar kitanya ialah azan. Ada yang pertama. An Abdullah bin Zaid bin Abdi Rabbi radhiyallahu anhu qala tafa bi wa ana naimun rajulun faqala taqulu Allahu akbar fadzakara al-adhana bi tarbi'it takbir bi ghairi tarji' wal iqamata furada illa qad qamatis salah. Qala falamma asbahtu ataitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqala innaha la ru'ya haqqil hadis. Baik. Akhrajahu Ahmad wa Abu Dawud wa sahahu Tirmizi wa Ibnu Khuzaimah. Wa zada Ahmadu fi akhir qissati. Fi akhir qissati qawli Bilal radhiyallahu anhu fi azanil fajri. As-salatu khairun minan naum. Wa libni Khuzaimah an Anas radhiyallahu anhu qala
minas sunnati idza qala al muadzin fil fajri hayya 'alal falah qala as-salatu khairum minan naum. Baik. Diriwayatkan an Abdullah bin Zaid bin Abdi Rabbih radhiyallahu anhu qala, riwayat daripada Abdullah, ada pula sahabat Nabi nama Abdullah juga. Abdullah bin Zaid bin Abdi Rabbih radhiyallahu anhu katanya, tafabi wa ana naimun wa rajulun qala, berkeliling aku tawaf, aku berkeliling padahalnya aku orang tidur oleh seorang laki-laki, maka berkata ia. Kata dia, apa dia kata? Taqulu Allahu Akbar, Allahu Akbar. Engkau kata Allahu Akbar, Allahu Akbar. Artinya Tuhan yang maha besar. Baik, kita tengok azan dulu deh. Azan nombor 1, azan. Al-azan maknanya pada lughah memberitahu. Azan ni memberitahu. Iklan deh, memberitahu. Dan pada syarak, azan itu memberitahu akan waktu sembahyang dengan lafaz yang tertentu. Atau makna azan pada syarak, memberitahu waktu sembahyang dengan lafaz yang tertentu. Maka kita boleh faham deh. Kalau orang tanya kita, ni memberi royak ke orang waktu sembahyang ke kita nak sembahyang sebenarnya. Kita nak royak ke orang masuk waktu ke kita nak sembahyang. Jadi kalau gitu, kalau masjid kita orang ngajar, bila kita orang ngajar, hak mana hak betul? Dengar kita belajar hari ni lah. Katalah penceramah tu kita jemput dia mari jauh Kolopo. Mesti ceramah kita tu nak sejam ke sejam setengah. Maka dia pun ceramah. Lepas maghrib sampai waktu isya. Bila sampai waktu isya, hak mana molek kita berhenti dulu bel ataupun kita bel kari pukul 9:30 ketika kita nak sembahyang. Kalau kita bel dulu, bila masuk waktu pukul 8:30 kita pun bel. Itu adalah kita memberitahu kepada orang bahawasanya waktu sudah masuk. Lepas tu kita sambung ngajar dia. Sekarang kita nak mai taqamat. Kalulah kita kata kita bel tu apabila habis ngajar pukul 9:30 baru kita bel. Di situ orang panggil kita bel tu kerana kita nak sembahyang. Kalau kita nak ayat masuk waktu masuk lama dah. Tak ada lagi 8:30 sejam dah masuk. Aku nak agak-agak. Mana Prof? Mana nak bel dulu ke nak bel nak sembahyang? Lagu mana? Datuk, nak buat lagu mana tu? Kalau salah kita ada kuliah tesi panjang-panjang, nak buat gana? Nak bel dulu ke? Nak bel kali? Bel dulu. Bel dulu? Lepas tu sambung. Sambung pula. Dia bel tak sedap dah ada. Kau sedap lagi ngajar. Tak lagi ngajar. Nak perabi. Berlaku di Masjid Muhammad di. Kalau bel dulu mai sunat, sudah mai sunat ada orang giwak satu Jumaat mai alik belakang muka bel dah. Orang dek ngajar depan ni tak berhenti lagi. Orang kita boleh masuk lagi setengah jam. Lepas pada bel tu setengah jam ataupun 45 minit kita bui. Jadi bel dulu pukul 8:30 bel. Bel tu sembahyangnya pukul 9 suku, moga orang jauh mari ceramah. Jadi bila bel tadi, ada orang pergi buat sembahyang Jumaat alik belakang. Moga bel dah dia kata apa. Lepas pada bel tak sembahyang lagi. Basi dia kata. Maya pok-pok dia. Ramai juga banyak sah. 2 sah 3 sah juga maya. Ada siapa-siapa seorang boleh jadi tim Kalau kita tak bel, dia mau duduk dia gitu dak. Nanti bel kare, lepas ada bel kat qomat lah dah. Maknanya boleh buat dua-dua. Cuma pada tu ayat sana ni baliklah maknanya kita kata kita bel dulu deh. 8:30 kita bel dulu. Maknanya orang kita dalam perumahan kita kau tahu dah ni masuk waktu ni mai ada.
Lepas tu sambung bunyi ngajar pula. Orang kata, ada orang ngajar tu kali sambung tak maya lagi tu. Tapi beda. Kalau agak kita komak saja. Boleh juga. Baik. Kalau kita nak tengok sini, dia kata dan pada syaraknya azan ini ialah memberitahu akan waktu sembahyang. Kita memberitahu waktu semaya. Bukan nak semaya dak. Tapi memberitahu akan waktu sembahyang dengan lafaz yang tertentu. Manakala kita memberitahu masuk waktu gak? Iaitu dengan masuk waktu itu kita pun best seperti waktu lain juga. Baik. Kemudian kita tengok nombor 2. Abdullah bin Zaid ialah Abu Abdullah bin Zaid bin Abdul Rabbih. Bangsa Ansar lagi bangsa Khazraj. Telah hadir ia akan Aqabah dan Perang Badar dan sekalian tempat peperangan Nabi semuanya. Telah meninggal dunia ia di negeri Madinah pada tahun 32 Hijrah. Ini seorang sahabat hebat ni. Sahabat yang meriwayatkan hadis bear ni, Abdullah bin Zaid ini, dia ni hadir belaka ketika bai'ah Aqabah pun dia pergi, ketika Perang Badar pun dia pergi, dan sekalian tempat peperangan Nabi dia pergi belaka, dan telah meninggal dunia dia di negeri Mekah, di negeri Madinah. Bukan mati perang syahid dak. Dia pergi belaka perang. Perang Badar dan juga perang-perang yang Nabi hadir, dia pergi belaka. Tetapi dia ni meninggal dunia di Madinah, iaitu pada tahun 32 Hijrah. Maknanya 22 tahun selepas Nabi wafat, barulah dia tu wafat. Baik, kita tengok nombor 3 pula. Nombor 3, rajul. Wa ana naimun rajulun faqala. Akunya tawah. Kemudian aku pun tidur. Mimpi. Mimpi itu dia kata tiba-tiba mari rajul. Rajul tu siapa dia rajul? Rajul artinya seorang laki-laki yang mengajarkan dia akan dengan apa yang tersebut itu. Maka diceritakannya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka ditetapkan yang itu oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi tafa bi wa ana naim. Maknanya kalau tafa dia telah berkeliling, dia tawaf wa ana walhal aku tidur. Maknanya mimpi tu. Kita tengok dia terjemah, dia tulis berkeliling denganku padahal aku orang tidur. Maknanya mimpi dah tak? Dia mimpi berkeliling ataupun tawaf, tafa. Wa ana walhanya ana akunya naim, aku ni tidur. Rajulun faqala. Maka satu orang laki-laki berkata kepada aku. Seorang laki-laki maka berkata, ia laki-laki tadi. Apa laki-laki kata dalam mimpi dia? Taqulu Allahu Akbar, Allahu Akbar. Engkau kata Allahu Akbar, Allahu Akbar. Artinya Tuhan yang maha, Allah yang maha besar, Allah yang maha besar. Fadzakaral adzana bitarbi'it takbir bighairi tarji'. Maka dia pun ajar kepada Abdullah tadi takbir Allahu Akbar 4 kali. Tarbi' dengan mengempat kalikan at-takbir, takbir tadi. Bighairi tarji' dengan tidak ada tarji'. Tarji' ni kita sebut dengan qaha. Tu dipanggil tarji'. Pada lafaz Allahu Akbar tidak ada tarji'. Pakai lafaz Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Berapa ada? Allahu Akbar, Allahu Akbar. 2. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Pak. Tidak ada tarji', tidak ada dengan perlahan. Adapun pada asyhadu an la ilaha illallah, kita disunatkan tarji'. Kita kata asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah. Qahar lagi. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Kita memperlahankan lafaz asyhadu an la ilaha illallah tadi tu 2 kali. Derah hanya 2 kali. Itu pada
sebutan asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah pun lagu tu juga. Sebab tu dalam hadis ni dia kata fadzakaral azana bi tarbi'i takbir bi ghairi tarji'. Maka menyebut ia akan bang dengan mengempakkan takbir dengan tiada ulangkan pada dua syahadah. Kalau syahadah tu bi ghairi tarji', maka dia menyebut akan bang dengan mengempakkan takbir dengan tiada tarji'. Wal iqamata furada illa qad qamatis salah. Dan apa nama ni wal iqamata furada, dan qamat itu tunggal, furada tunggal, dan iqamah itu tunggal sekali. Allahu akbar, Allahu akbar, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Tu dia panggil furada. Kita pakai sa ya. Wal iqamata furada, dan pada apa nama ni, dan pada qamat itu sekali-sekali ya. Tidak kata bulan-bulan. Tidak seperti be dua kali asyhadu an la ilaha illallah. Iqamat sekali ya. Kita tengok dah. Nombor 4 bi ghairi tarji', artinya dengan tiada tarji'. Katanya di dalam syarah Muslim, ialah mengulang dua syahadat dengan meninggikan suara, kemudian daripada mengucap akan duanya dengan rendah suara. Tu nak royak tarji'. Tarji' ni sunat pada apa nama ni, pada ketika kita ketika kita sebut asyhadu an la ilaha illallah, tarji' kita sebut dulu qaha dulu dua. Asyhadu an la ilaha illallah. Kemudian barulah kita baca dua tu derah dengan asyhadu an la ilaha illallah. Tapi dalam mimpi ni tarbi' takbir bi ghairi tarji'. Tarbi' 4 kali takbir bi ghairi tarji' dengan tidak ada tarji'. Pakai direct lalu. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Patut tak bunyi. Bunyi tak? Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah. Itu dalam mimpi dia tak? Dalam mimpi Abdullah. Wal iqamata, lepas tu pula laki-laki tadi pun ajar pula iqamat. Allahu akbar, Allahu akbar, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Furada belaka sa illa qad qamatis salah. Maka mengulang-ulang ia ketika pada qad qamatis salah. Tidak kata Allah asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salati, hayya 'alal falah, qad qamatis salah. Tidak sah. Jadi qad qamatis salatu, qad qamatis salah. Pada ketika qad qamatis salah, maka berulang-ulang dia. Sebab kita ada qamat ni lah. Mana laki-laki tadi ajar kepada Abdullah bin Zaid. Falamma asbahtu ataitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqala innaha la ru'ya haqqil hadis. Maka apabila berpagi-pagi aku datanglah aku kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka sabda ia, ya Nabi, bahwasanya ia mimpi sebenar. Bacalah hadis. Maknanya mimpi Abdullah ni adalah mimpi yang sebenar, diakui oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebelum Abdullah ni mimpi ni, cara untuk panggil rebel masih belum lagi ditetapkan. Mesyuarat sebelah tu mula-mulanya macam-macam pendapat. Ada kata kita buat sebagaimana pakai loceng ke, tapi tak boleh. Putusannya tak boleh. Kenapa? Kalau pakai loceng serupa dengan orang Nasrani di gereja. Ting 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 ting. Tak sih lagu tu. Ada pula cadar kita pakai sunnah. Pek 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 pek. Tak boleh juga. Ada yang kata kita bakar api, kita naik asap biar orang tahu masuk dah waktu. Tu orang hok nampak kelih, hok duduk tempat terepak itu juga. Maka akhir Allah Ta'ala mimpikan kepada Abdullah ni.
Abdullah ni mari jumpa dengan Nabi, Nabi betul dah mimpi dia tu. Maka mimpi Abdullah tadi dipraktikkan menjadi azan, yang mana Nabi suruh Sayyidina Bilal bel lagu tu sampai hari ni. Lafaz itulah lafaz yang Abdullah mimpi dalam mimpi dia, dan mimpi dia tu kalau kita ke mimpi, tapi bila dia mari cerita kepada Nabi, Nabi membenarkan mimpi Abdullah bin Zaid. Akhrajahu Ahmad wa Abu Dawud wa sahhahu Tirmizi wa Ibnu Khuzaimah. Telah mengeluarkan dia oleh Ahmad dan Abu Dawud, dan telah mengatakan sahih oleh At-Tirmizi dan Ibnu Khuzaimah. Wa zada Ahmadu fi akhirih qissata qauli Bilal radhiyallahu anhu fil azanil fajar. Dan telah menambah oleh Ahmad pada akhirnya pada kisah perkataan Bilal radhiyallahu anhu pada bang subuh, as-salatu khairum minan naum, sembahyang itu lebih baik daripada tidur. Situ tambah sikit. Apabila be subuh, ni dalam hadis Ahmad pula, yang mana kisah Bilal pula, ditambahnya as-salatu khairum minan naum. Dan juga Wali bin Khuzaimah an Anas radhiyallahu anhu qala, dan bagi Ibnu Khuzaimah diriwayatkan daripada Anas radhiyallahu berkata, ya, minas sunnati idza qala al muadzinu fil fajri hayya 'alal falah qala as-salatu khairum minan naum. Setengah daripada jalan Nabi, iaitu sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, orang bang pada sembahyang subuh akan hayya 'alal falah. Artinya, marilah kepada sebab kemenangan. Berkatalah pula ia akan as-salatu khairum minan naum, sembahyang itu lebih baik daripada tidur. Tu. Ini sejarah best sikit dah. Jadi insya-Allah pada pertemuan kita yang akan datang, kita belajar lagi lah bab azan ni. Lagu mana, cara-cara dia, hukum-hukum dia berkenaan dengan band ni, insya-Allah taala. Hari ni kita memadailah kita baca hadis yang pertama saja pada bab azan ni. Wallahu a'lam bis-shawab wa ilaihil murji'i wal ma'ab. Gimana Cikgu Mak, ada soalan ke? Lagu mana kita ni? Kawi, lagu mana kawi? Berapa orang mari? Ibu apa? Kau turun dah ratus, tak turun lagi tak? Main ribu lagi. Ribu lagi. Seribu lagi. Tan Sri Ahmad Sarji meninggal. Mari. Malam tadi, pagi tadi kan. Pagi tadi ke? Awal pagi. Awal subuh, awal pukul 1 pagi rasanya. 9,800 ni viral dah. Meninggal. Oh, dia ditidurkan. Ditidurkan deh. Tidurkan. Ramai orang-orang itu ni. Orang-orang besar ni meninggal ni. Kerana Covid ni. Yeah. Mantan YB Melo pun meninggal juga. Kerana Cikgu Mak kenal ke YB Melo? Cikgu Mak orang Melo kan? Kau tak ada Cikgu Mak? Ada dia tu. Mantan YB. Ya. Jalan tak? Itu dia biasa pergi semayang Masjid Muhammad dulu tu. Bekas YB tu. Kita minta selamatlah kita belakang ni. Amin. Amin Allah. Amin ya. Baca doa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma faqqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Allahumma faqqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Allahumma faqqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahirabbil alamin.